Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan kepada Puan Yang Terutama The Right Honourable Elizabeth Truss MP, Perdana Menteri United Kingdom, berikutan dengan kemangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha serta ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam berikutan dengan kemangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II. Sepanjang hidup Baginda, Baginda bukan sahaja memberi sepenuh penumpuan kepada rakyat British tetapi juga kepada rakyat Commonwealth dan akan sentiasa dikenang sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat dan juga di atas dedikasi yang berterusan terhadap perkhidmatan awam. Dalam tempoh 7 dekad, keberanian dan kepimpinan Baginda sebagai Ketua Commonwealth menjadi sumber kekaguman, inspirasi dan kebanggaan yang menggalakkan kesepaduan di kalangan negara Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha mempunyai kenangan manis semasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II dan The Duke of Edinburgh membuat lawatan ke negara Brunei Darussalam pada tahun 1972 dan 1998. Baginda berdua menghargai sumbangan pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II dalam mengukuhkan hubungan yang penting ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia masih ingat pertemuan terakhir dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II semasa The Queen's Commonwealth Dinner di Buckingham Palace pada tahun 2018 di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat menghargai kemesraan Baginda. Pertemuan ini mempamerkan keistimewaan dan hubungan erat yang sedia terjalin di antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam. Bagi mengakhiri perutusan berkenaan, sekali lagi Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha dan juga ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan takziah yang amat mendalam kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III dan seluruh ahli kerabat diraja dalam tempoh kehilangan besar ini. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 152 kes sembuh dicatatkan kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 60.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78%. Persidangan antarabangsa mengenai masyarakat gemilang ICCOS yang diadakan selama 2 hari di Republik Singapura merupakan landasan bermakna untuk para pemimpin agama, pegawai negeri dan pemimpin masyarakat mempelajari mengenai usaha-usaha masyarakat lain dalam mengharungi isu-isu kontemporari.
Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama ke persidangan tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Menteri Hal Ehwal Agama. Dianjurkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura MUIS ICCOS bertemakan warga negara penyumbang institusi dinamik. Persidangan antarabangsa itu juga dihadiri oleh para delegasi daripada negara-negara anggota MABIMS. Negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC digesa secara kolektif bergerak ke hadapan bersama-sama dengan organisasi yang berkaitan dalam hal ehwal belia dan sukan dan segera melaksanakan inisiatif dalam membentuk belia siaga masa depan dan ekosistem sukan yang inklusif dengan memanfaatkan peluang daripada revolusi perindustrian keempat. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa persidangan Menteri Belia dan Sukan Islam kelima yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi. Persidangan bertemakan pembangunan belia dan sukan untuk solidariti berasaskan ummah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Haji Muhammad juga berkongsi strategi negara Brunei Darussalam dalam mewujudkan peluang dan memperkasakan pembangunan belia dan sukan. Antaranya kepentingan penyertaan belia dalam pembuatan dasar dan proses membuat keputusan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta turut berkongsi usaha negara Brunei Darussalam dalam melibatkan golongan belia dan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memudahkan dan menggalakkan inklusiviti melalui pendekatan sukan untuk semua sebagai satu kaedah untuk menyatukan bukan sahaja para belia akan tetapi masyarakat keseluruhannya. Semasa persidangan, para menteri dan perwakilan OIC yang bertanggungjawab dalam hal ehwal belia dan sukan telah menyokong resolusi omnibus mengenai belia dan sukan dan deklarasi sesi kelima Persidangan Islam Menteri Belia dan Sukan. Persidangan dihoskan oleh Dulian Teramat Mulia Putera Abdul Aziz bin Turki Al Faisal, Menteri Sukan Kerajaan Arab Saudi. Dua orang peserta negara Brunei Darussalam akan bertanding di Musabaqah Antarabangsa Al-Malik Abdul Aziz bagi menghafaz, membaca dan mentafsir Al-Quran kali ke-42 di Makkah Al-Mukarramah. Musabaqah tersebut akan berlangsung selama 12 hari bermula dari 10 September hingga 21 September ini. Awang Muhammad Hishamuddin bin Haji Mahadini, mahasiswa tahun 4 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Awang Ahmad Hamizan bin Haji Laidin, penuntut Diploma Aliyah Qiraat tahun 1 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berlepas meninggalkan negara Brunei Darussalam kemarin. Awang Muhammad Hishamuddin akan menyertai musabaqah menghafaz Al-Quran bagi kategori 30 juzuk Al-Quran. Manakala Awang Ahmad Hamizan akan menyertai kategori musabaqah menghafaz 15 juzuk Al-Quran. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB muncul sebagai pemenang Asia's Leading Cabin Crew 2022 yang diumumkan semasa majlis Gala World Travel Awards Asia and Oceania yang diadakan di Ho Chi Minh, Vietnam. Ini merupakan kemenangan kali ketiga berturut-turut RB bagi anugerah yang sama sejak tahun 2020. Kapten Sabirin Abdul Hamid, pemangku ketua pegawai eksekutif RB berkata, kemenangan ini menandakan pencapaian besar yang baharu bagi syarikat tersebut sekaligus menunjukkan dedikasi berterusan anak kapal RB dalam memberikan perkhidmatan berkualiti. Gurau senda adalah sesuatu yang diharuskan dalam agama Islam kerana naluri dan firasat manusia itu ada kalanya memerlukan hiburan untuk memperolehi kesejahteraan, ketenangan dan terlepas dari keresahan dan ketegangan. Walau bagaimanapun, agama Islam melarang gurau senda yang berlebihan atau bergurau terhadap perkara yang sia-sia kerana gurauan itu boleh membuatkan orang ketawa berlebihan dan boleh menyebabkan keras hati serta melalaikan daripada berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Perkara tersebut antara intipati dalam khutbah Jumaat bertajuk Senda Gurau dan Batasannya. Terdapat batasan atau syarat-syarat yang harus dijaga supaya kita tidak berlebihan dalam bergurau senda. Batasan-batasan yang perlu dijaga itu antaranya
Pertama, tidak berlebih-lebihan dalam bergurau sehingga hilang sifat sopan santun. Kedua, hendaklah gurauan itu dengan tujuan untuk beramah tamah ataupun untuk menyenangkan hati orang lain. Ketiga, hendaklah tidak mengatakan perkara dusta ketika bergurau, iaitu tidak berkata kecuali dalam perkara yang benar. Keempat, hendaklah gurauan itu tidak mengandungi perkara yang menakut-nakutkan orang lain. Kelima, hendaklah gurauan itu tidak mengandungi perkara yang menghina, mencerca, mengolok-olokkan atau menyakiti orang lain. Keenam, hendaklah tidak bergurau dalam perkara yang apabila diguraukan, perkara itu akan menjadi sah dan diiktiraf oleh syarak seperti nikah, talak atau rujuk. Oleh yang demikian, berhati-hatilah dengan gurau senda yang melampaui batas atau berlebihan, kerana ia boleh mencetuskan permusuhan dan kemarahan sehingga menyebabkan terputusnya hubungan silaturrahim yang dilarang dalam agama kita. Beasiswa Sultan's Scholar merupakan beasiswa yang berprestij. Para penerimanya setentunya mempunyai potensi kepimpinan, watak dan kepribadian yang sempurna serta semangat untuk berkhidmat kepada negara yang melayakkan diri mereka untuk dianugerahkan beasiswa berkenaan. Beasiswa ini saya telah diamanahkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak bahagian Kebawah Dulia Mahmulia untuk menyumbang bakti bagi negara dan bangsa dan juga agama. Selepas saya selesai pelajaran saya akan cuba sedaya upaya untuk menyumbang ke pembangunan Brunei. I also would like to basically give back to my communities. I also would like to play a role in achieving Wawasan 2035, and I also would like to inspire the younger generations to pursue medicine. Hopefully come back and I can be, a major contributor to the economy and development of Brunei. Contribute to the country in terms of my knowledge and my skills. As my course is on psychology of mental health, hopefully I would be able to spread more awareness on mental health in Brunei. Once I graduate, inshallah, we'll try to give back to the country in any field related to my studies lah. Beberapa pengemas kinian Entry-Exit System EES telah dibuat termasuk proses pendaftaran akaun EES melengkapkan maklumat orang ramai yang membuat perjalanan dan juga membuat pembayaran caj perkhidmatan CAP secara dalam talian. Semasa temu bual bersama penguasa Kastam Kanan, Cawangan Daerah Belait dan Tutong menjelaskan EES merupakan sistem Vehicle Exit Entry System VES yang telah dinaik taraf yang sebelum ini VES digunakan untuk membuat pendaftaran secara dalam talian bagi kenderaan yang keluar atau masuk ke negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan darat. EES mula dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Orang ramai yang belum pernah membuat permohonan EES hendaklah membuat pendaftaran akaun EES terlebih dahulu. Untuk membuat pendaftaran ini, seorang itu perlu untuk mendapatkan email yang sah untuknya menerima one-time password ataupun OTP. So OTP ini akan digunakan untuk ia mengaktifkan akaun EES-nya. Pendaftaran ini hanya perlu dibuat sekali sahaja. Seterusnya, untuk membuat permohonan EES, cuma memerlukan maklumat-maklumat daripada dokumen seperti buku pendaftaran kenderaan ataupun blue card, insurans kenderaan dan juga pasport bagi orang-orang yang akan membuat perjalanan. Sebanyak 417,565 pergerakan kenderaan direkodkan keluar dan masuk di negara ini melalui EES, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di 5 buah pos kawalan darat, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sejak dilaksanakan bulan Oktober 2020. Orang ramai masih berpeluang berkunjung ke pameran perdagangan, budaya, makanan dan seni Vietnam di The Mall Gadong. Pameran sempena ulang tahun hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam ke-30 diadakan sehingga esok. Pelbagai makanan dan produk dipamerkan untuk menjadi pilihan para pengunjung selain menyaksikan acara kebudayaan. Pameran seumpama ini juga
berpeluang untuk berkongsi pengalaman pemasaran di samping meneroka jalinan kerjasama dalam bidang perniagaan. Kami mencari pintu-pintu untuk luang mengeksporkan produk-produk luang itu. Selama ni kami nak eksporkan pasal COVID. Ini alhamdulillah kami teruskan supaya produk-produk tempatan ini orang luar negeri pun tahu coba. Yeah, this is really good for to introduce their product in there because it have some support from the government and the king. Yeah, it's really helpful for us. We can check the market and we can know that people here like what kind of coffee, what kind of tea, and I think in the future our products will come to Brunei soon. This event itself, it was amazing because we had great exposure, and surprisingly, people have been looking for this type of brands. Ini adalah peluang keemasan bagi warga negara Brunei Darussalam yang itu bisnes berkecil-kecilan lah adalah baik kalau boleh kerap kalilah diadakan